Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah. Kita menggunakan dalam Qamus Al-Quran adalah teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Okey. Dalam sesi slot Qamus Al-Quran, dan juga kita akan membicarakan mengenai dengan tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah berada pada siri yang ke-166. Pada hari ini, tuan-tuan yang terlepas boleh layari YouTube kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist yang disediakan untuk tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita membicarakan dalam slot tadabbur Al-Quran, slot yang pertama, masih lagi dalam Al-Bunyah fi Ta'biril Qurani, iaitu dalam pembinaan struktur ayat Al-Quranul Karim. Masih lagi membicarakan function ataupun kekuatan yang ada pada jumlah ismiyah mengatasi ataupun mengalahkan apa yang ada pada jumlah fi'liyah. Alhamdulillah tuan-tuan, seperti mana yang kita bincangkan semalam, kalau tuan-tuan masih ingat, kita bincangkan dalam suratul Muzammil, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Okey, tabattal daripada tabattala yatabattalu tabattulan, tapi bila ismul masdar tidak diletakkan ismul masdar daripada tabattala, tapi atas wazan yang lain, iaitu battala yubattilu tabtil. Okey, kerana yang kita bincangkan semalam, yang pertama adalah verb tabattala, functionnya adalah untuk tadarruj. Kemudian ismul masdar tabtila daripada verb battala yubattilu tabtil, function adalah litakthir ataupun lil mubalaghah. Okey, hari ini insya-Allah kita lihat dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratun Nisa, ayat yang ke-60 suratun Nisa, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ayat apa ni? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Okey, mautinus syahid perbincangan kita di mana wa yuridu syaitanu an yudillahum, daripada yudillahum, daripada adalla yudillu idlalan. Okey, bila adalla yudillu atas wazan af'ala, akrama atas wazan itu sudah pasti. Bila atas wazan af'ala, 4 huruf tu, 3 plus 1 jadi 4 huruf, sudah pasti mempunyai maf'ulun bih. Kalau dhalla yadhillu tidak ada maf'ulun bih. Adalla yudhillu ada maf'ulun bih. Di manakah maf'ulun bih? An yudhillahum, hum itu adalah maf'ulun bih. Okey, adalla yudhillu verb plus campur dengan dhamir hum tersebut menjadi maf'ulun bih.
wa yudillahum dalalan ay yudillahum dalalan ba'ida. Okey, dalalan adalah ismul masdar daripada dhalla yadillu. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebiji sama macam semalam yang kita bincangkan. Ay yudillahum, yudilla sebab apa? La sebab masuk apa? An al-masdariyah. Okey, an masdariyah memansubkan fi'il mudhari'. Jadi yudilla asalnya yudillu. Okey, adalla yudillu. Okey, jelas. Adalla yudillu atas wazan af'ala yuf'ilu untuk fi'il mudha'af. Untuk apa? Fi'il mudha'af yang bersabdu. 4 huruf. Kemudian itu verb, fi'il. Tuan-tuan lihat, ismul masdar ataupun maf'ul mutlaqnya diletakkan dalalan. Dalalan bukan ismul masdar kepada adalla yudillu, tapi apa? Dalalan adalah ismul masdar kepada dhalla yadillu. Puan-puan nampak Sekali lagi saya ulang. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dalalan adalah ismul masdar, noun, kepada siapa? Kepada verb dhalla yadillu. An yudillahum adalah verb, tetapi ismul masdar dia bukan dhalal. Ismul masdar adalah idlal. Hamzah dad lam alif lam. Okey. Jadi di sini verb adalla yudillu, ismul masdar daripada dhalla yadillu. Berbeza, sama macam semalam. Kalau ikut qiyasi, secara qiyasnya macam mana? Wa yuridu syaitanu an yudillahum idlalan ba'ida. Itu yang qiyasi, yang betulnya. Tapi sebab apa Quran tak letak secara qiyasi, tetapi dia letak verb daripada fi'il, daripada apa? Daripada adalla yudillu. Ismul masdar noun daripada dhalla yadillu, bukan daripada verb adalla yudillu. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116 ada disebutkan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nampak? Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu secara qiyasi lah tu. Sebab apa qiyasi? Dhalal adalah ismul masdar, i'rab dia adalah maf'ul mutlaq. Kepada siapa? Kepada dhalla. Jadi dhalla verb fi'il, yadillu fi'il mudhari'. Adapun ismul masdarnya adalah dhalal. Itu secara qiyasi dalam surah An-Nisa ayat 116. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Okey. Ni surah juzuk kelima akhir yang 9 line plus 1 page. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Okey, juzuk yang ke-6. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Ayat 116. Tuan-tuan buka juzuk apa? Tadi saya baca juzuk yang ke-6. Ini saya tak pasti ya. Tuan-tuan lihat juzuk ke-5. Ayat 116 Okey. Tuan-tuan lihat muka surat 97 juzuk ke-5. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dhalla dhalalan. Dhalla adalah verb fi'il, ismul masdar adalah dhalalan, dhalal. Okey. Jadi di sini adalah qiyasi, mana mengikut kaedah yang sebenar.
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cuba tuan-tuan tengok juzuk yang ke-6 pula. Juzuk yang ke-6. Okey. Tuan-tuan buka muka surat yang ke berapa? 104. Ayat yang ke-167 daripada surah An-Nisa. Ini pun adalah qiyasi mengikut kaedah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Muka surat 104 ayat 167. Qad dhallu. Dhallu daripada dhalla yadhillu. Dia dhalla yadhillu. Kemudian dhalalan. Dhalalan ada ismul masdar ataupun maf'ul mutlaq. Ismul masdar kepada dhalla. Jadi ini mengikut kaedah ataupun qiyasi. Tapi ayat yang kita bincang dalam suratul Nisa juga pada ayat yang ke-60, dia berlawanan dengan kaedah. Mukhalif lil kaedah. Mukhalafah lil kaedah. Okey. Tuan-tuan lihat. Makna pada wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Okey. Dia sebenarnya dia telah mengumpulkan dua makna. Dua makna. Iaitu makna al-idlal, menyesatkan, wad-dalal, dan juga makna sesat. Fi anin wahid, dalam satu masa. Dalam satu masa, dalam satu situasi, dia boleh mengumpulkan dua makna, al-idlal dan juga ad-dalal, menyesatkan dan juga sesat. Apa beza menyesatkan dan juga sesat? Sesat ni kita yang sesat. Kalau menyesatkan orang lain, kita sesatkan orang lain. Nampak Jadi dalam ayat ini, wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, sebenarnya mengandungi dua makna dalam satu situasi, dalam satu ayat. Makna wa yuridu syaitanu an yudillahum, itu ayat yang sebenarnya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum, syaitan nak menyesatkan mereka. Fayudillu dalalan ba'ida, menyebabkan mereka telah tersesat daripada jalan yang jauh. Fayudillu dalalan ba'ida. Fayadillu dalalan ba'ida. Fayadillu bukan yudillu. Fayadillu. Okey. Jadi syaitan nak menyesatkan mereka, maka mereka telah sesat dengan satu kesesatan yang sangat jauh. Okey. Macam mana yang saya bagi tahu tadi, dia mengandungi makna al-idlal, menyesatkan, dan juga ad-dalal, sesat dalam satu masa. Macam mana? Maknanya syaitan, laknatullahi alaih, syaitan, dia nak menyesatkan mereka, manusia. Kemudian dia nak, selepas daripada disesatkan manusia, manusia itu akan sesat, dan dia nak manusia itu juga menyesatkan orang lain. Jadi maknanya syaitan, dia adalah dipanggil marhalah al-ula, di peringkat yang pertama. Dan mereka yang orang yang disesatkan oleh syaitan, dia itu kita panggil menyempurnakan kerja syaitan. Jadi syaitan ni sesatkan satu orang manusia, manusia ni akan menyesatkan manusia-manusia yang lain. Dia seolah-olah menyempurnakan kerja syaitan yang tak sempurna lagi, menyesatkan semua manusia. Okey? Ini dipanggil sebagai al-musyarakah. Apa maksud musyarakah? Iaitu share, berkongsi. Jadi syaitan nak orang yang syaitan sesatkan, syaitan nak mereka ni kongsi saham dengan syaitan. Iaitu mereka syaitan nak manusia yang sesat ini, mereka share, kongsi dengan syaitan untuk menyesatkan manusia-manusia yang lain. Dan mereka berpahaman, bermazhab dengan mazhab syaitan. Okey. Kalaulah andai kata dalam ayat ayat yang ke-60, wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida,
wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Kalaulah andai kata masdar fi'il, masdar daripada fi'il apa? Fi'il adalla yudillu, jadi wa yuridu syaitanu an yudillahum idlalan ba'ida, diletakkan idlal, sudah pasti dia tidak akan menambah tidak menambah daripada makna fi'il adalla yudillu. Dia cukup dengan makna adalla yudillu tapi tidak memberi makna dalal. Dia makna idlal tapi tidak bermakna dalal. Tuan-tuan faham? Dia macam sulit, tapi sebenarnya begitulah cara susunan ayat Quran. Itu kita panggil dalam topik al-bunyah fi ta'biril Qurani. Kita ulang sikit lagi, kita tengok balik. Kalaulah Quran datangkan wa yuridu syaitan an yudillahum idlalan ba'ida, bukan dalalan tapi idlalan ba'ida, dalam surah An-Nisa ayat ke-60, apa yang akan jadi? Maknanya dalam ayat tadi dia tidak menambah daripada makna fi'il, cukup makna idlal, tak ada makna dalal. Makna idlal tak ada makna dalal. Jadi bila mana diletakkan adalla yudillu, kemudian ismul masdar pula daripada dalla yadillu, jadi ada dua makna dalam satu masa. Itu yang dikehendaki oleh Quran. Kalaulah verb adalla yudillu, ismul masdar noun adalla yudillu, tak ada makna, makna yang sama. Dia tidak memberi dua makna. Tapi Quran nak apa? Fi'il datang dengan satu makna, ismul masdar ataupun noun datang dalam satu bentuk makna yang lain. Jadi fajama'a bainal ma'nayain, maknanya Quran telah mengumpulkan antara dua makna. Dua makna itulah yang dikehendaki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okey. Wa yuridu syaitanu an yudillahum, okey, kemudian ditakdirkan fayadillu dalalan ba'ida. Itu yang asal, itu maknanya asal. Tapi Quran ringkaskan ijaz, wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Asalnya makna wa yuridu syaitanu an yudillahum fayadillu dalalan ba'ida. Fayadillu dalalan. Dalalan adalah maf'ul mutlak, tapi bukan maf'ul mutlak kepada adalla yudillu, tapi dia adalah maf'ul mutlak kepada dalla yadillu. Sebab apa ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apa boleh berlaku begitu? Kerana seperti mana yang kerap kali saya bagi tahu sebelum ini, dhalla yadillu adalah fi'il yang lazim, fi'il yang tidak ada maf'ulun bih. Jadi kalau tuan-tuan, kalaulah kita lihat dalam ayat yang kita bincangkan tadi, pada ayat yang keberapa, 160 berapa, juzuk yang ke-6, 168, 167. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Qad dhallu dhalalan ba'ida. Tuan-tuan nampak tak? Dhalalan adalah maf'ul mutlaq. Dhallu fi'il lazim tapi ada maf'ul mutlaq. Nampak? Okey. Kita kembali pada topik asal kita pada ayat ke-60 tadi, wa yuridu syaitan an yudillahum, syaitan nak menyesatkan mereka, fayadillu, mereka telah tersesat dalalan ba'ida, daripada sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Okey. Kemudian sekarang kita bincang dalam satu masih dalam konteks jumlah ismiyah fi'aliyah, tapi dalam sirah bentuk yang lain, iaitu datangnya
satu kalimah dalam Quran dalam satu sirah, satu format, satu design bentuk, kemudian diubah pada satu tempat yang lain, sirah yang sama tapi diubah bentuk dia. Diubah jadi sirah yang lain. Asalnya kalimah-kalimah yang sama, ain jim ba, contohnya ain jim ba, ajaba. Dalam ayat yang lain ada sirah yang sama tapi bentuknya, kalimah yang sama, sirah yang lain. Kalimah itu sama ain jim ba tetapi sirah itu apa? Bentuk, format, ismul fa'il, isim maf'ul, dia datang dalam bentuk yang lain-lain. Sebab apa dia? Iaitulah kita panggil muqtabas siyaq, mengikut atas kehendak konteks cerita tersebut dan juga makna ayat tersebut. Kita lihat di dalam surah Qaf. Okey, surah Qaf ayat yang kedua. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka ni ta'ajub, aneh, pelik. Apa telah datang kepada mereka munzir, seorang pemberi peringatan, minhum, di kalangan mereka sendiri. Maka faqalal kafirun, seraya orang-orang kafir pun berkata, hadza syai'un ajibun, ini satu perkara yang sungguh ajaib dan pelik dan aneh. Tuan-tuan lihat dalam surah Hud. Tadi surah Qaf ayat kedua juzuk 26, sekarang surah Hud ayat yang ke-72 juzuk yang ke-12, 4 line plus 1 page. Qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ujab. Inna hadha la shay'un ajib. Bukan ujab yang ajib, sama macam dalam surah Qaf juga, cuma dalam siaq yang lain, iaitu isteri Nabi Ibrahim telah berkata, ya wailata, begitu peliknya aku ni, aalidu, begitu peliknya, adakah aku akan melahirkan, aku akan beranak, wa ana ajuz, aku ni dah tua dah, wa hadza ba'li syaykha, bukan setakat aku dah tua, suami aku juga sudah pun tua. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini benar-benar suatu perkara yang sangat ajaib kalau aku boleh beranak. Sebab dah tua, suami pun tua, isteri pun tua. Saya nak ajak lagi tuan-tuan lihat, renung, ini lagi pelik sebab dalam sirah yang baru, sirah bentuk yang lain, dalam surah Sad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Okey, aja'alal alihata ilahan wahida, adakah dia nak menjadikan Tuhan-Tuhan ini Tuhan yang satu? Aja'alal alihata ilahan wahidan, adakah dia nak menjadi berhala-berhala, Tuhan-Tuhan semua ni Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesungguhnya ini benar-benar satu perkara yang ujab. Ujab, ajib adalah perkara yang sama, perkara yang ajaib, pelik. Saya nak tuan-tuan buka Quran, tengok dalam surah Sad juzuk yang ke-23, page yang pertama surah Sad. Surah Hud juzuk 12 ayat 72 dan juga surah Qaf ayat yang kedua. Semua perkataan ajib, inna hadza la syai'un ajib, ajib, tiba-tiba datang dalam surah Sad, ditukar sirah bukan jadi ajib, ujabun. Sebab apa jadi begitu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok asyaq ataupun makna terlebih dahulu. Dalam surah Qaf, hadza syai'un ajib, nampak?
hadza faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Ini satu perkara yang pelik. Apa yang pelik? Ni pelik biasa bagi orang kafir yang kata. Pelik. Sebenarnya tak pelik pun. Apa dia? Seorang Nabi munzir, pemberi peringatan. Di kalangan mereka sendiri, mereka terkejut. Pelik. Satu perkara yang pelik. Jadi Quran letak hadza syai'un ajib, perkara biasa. Bukan pelik sangat pun. Tapi dalam surah Hud ayat 72 itu pelik sikit. Sebab apa pelik? Tuan-tuan lihat dalam surah Hud ayat 72, Quran meletakkan inna hadza la syai'un ajib. Okey. Nampak Diletakkan dua huruf taukid. Sebab ini memang betul-betul pelik. Satu inna huruf taukid, satu lagi la syai'un. Jadi khabar inna yang diletakkan lam berbaris atas itu dipanggil lamul ibtida, memberi makna taukid, pasti dan benar-benar. Inna hadza la syai'un ajibun. Ini sesungguhnya, ini benar-benar satu perkara yang sangat ajaib. Dalam surah Sad, tiba-tiba bukan kata taukid, inna taukid yang pertama, la syai'un, la tu juga taukid yang kedua. Kemudian diubah sirah daripada ajib jadi ujab. Jadi ini nak bagi tahu, ini proses apa? Tadarruj, peringkat pada ajaib. Ajaib pun keanihan, pelik ni ada peringkat juga. Ada pelik biasa, pelik yang sungguh-sungguh pelik, pelik yang sangat-sangat pelik. Okey. Dalam surah Qaf disebutkan mereka rasa pelik, datang munzir, pemberi peringatan kepada mereka. Hadza syai'un ajib, perkara biasa. Apa yang pelik? Orang beri peringatan, beri nasihat. Orang kafir yang rasa pelik. Tapi dalam surah Hud ayat ke-72 itu keajaiban, kepelikan yang akbar, yang lebih besar. Kerana apa dia ajaib, pelik lebih besar? Kerana khilaful mu'tad. Apa khilaful mu'tad? Perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa itu dipanggil pelik lah. Apa yang luar biasa? Tuan-tuan, kalau perempuan dah tua mengandung, perempuan dah tua beranak, perkara yang pelik dan ajaib. Ditambah lagi perempuan tersebut pernah mandul, bukan setakat tua, tetapi dia juga mandul, dua penghalang utama. Tiba-tiba jadi boleh mengandung dan beranak. Ini dinamakan kepelikan di atas kepelikan. Tapi tak mustahil bagi Allah boleh bagi dia beranak. Sebab itu diletakkan inna hadza, inna huruf taukid yang pertama, la syai'un ajib, lam tersebut huruf taukid yang kedua. Sebab itu tuan-tuan lihat dalam surah Az-Zariyat ayat ke-29, surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat ke-29 yang menyatakan diri dia mandul, isteri Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan lihat juzuk 27 last sekali. Baca 27 last sekali. 27 ke 26? 26 last sekali, 26. Surah Az-Zariyat 26, bukan 27 last sekali. Page yang terakhir juzuk 26. Ayat ke berapa ya? Ayat yang ke-29. Ayat second last daripada juzuk 26. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Dia tampak pipi dia ni. Siapa tampak? Diri dia, isteri Nabi Ibrahim tampak pipi dia sebab rasa gembira sangat, rasa riang. وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Dia kata apa? Ajuzun aqim. Dia seorang yang tua, lagi mandul, tapi boleh untuk beranak. Nampak aku ni seorang perempuan yang tua, lagi mandul, tetapi boleh beranak. Okey. Kemudian tak cukup setakat dua penghalang, ada lagi penghalang yang ketiga, iaitu wa ba'luha syaikh. Suami dia pun dah tua lah, tapi ni tak mustahil. Yang ketiga ni tak mustahil. Ada suami 80, anak baru lahir pun ada, tak jadi masalah. Anak nombor 3 ni tak pelik sangat lah. Yang pertama, kedua tu pelik. Okey. Dan yang kedua pun tak pelik juga, yang mandul. Sebab mandul boleh berubat zaman sekarang.
Yang ketiga, lelaki umur 80 dah tua dah, tapi boleh lagi ada baby, tak jadi masalah. Itu perkara yang ada pada zaman sekarang. Tapi perkara yang pertama ni agak sukar. Dia dah tua dah tapi boleh bersalin lagi, boleh beranak lagi. Nampak Jadi di sini ada 3 penghalang, sebab tu diletakkan 2 huruf taukid. Penghalang-penghalang inilah dipanggil sebagai al-gharabah wal ajab, satu perkara pelik dan juga ajaib. Kemudian berbeza dengan ayat suratul Qaf. Suratul Qaf, orang kafir yang pelik, sebab munzir, pemberi peringatan datang, dia tak letakkan huruf taukid. Sebab nak pelik apa, tak pelik sangat pun. Tapi dalam suratul Hud ni pelik, sebab tu diletakkan huruf taukid. Huruf taukid tak diletakkan dalam suratul Qaf. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Nampak? فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا, tak ada letak inna hadha, tak ada huruf taukid, tak ada. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi dalam surah Sad. Sebab apa diubah sirah itu? Keajaiban yang berlaku dalam surah Sad ni di sisi orang-orang musyrikin, iaitu perkara ajaib, aneh yang lebih besar dan paling besar. Kerana apa? Bagaimana memungkinkan mereka beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin mereka nak beriman dengan keesaan Allah dan menafikan syirik, sedangkan mereka ini adalah qaumun ariqun. Qaumun ariqun ni golongan bangsawan, golongan yang hebat, nasal, keturunan, baka yang mulia. Jadi macam mana mereka mungkin mereka nak mengesakan Allah dan menafikan syirik? Sebab mereka ni satu bangsa yang tinggi di sisi khalayak ramai, di sisi masyarakat. Ini paling pelik. Takkanlah bangsawan tak boleh nak beriman kepada Allah, tak boleh nak tinggalkan syirik. Sebab apa? Atas alasan dia bangsawan, atas alasan dia keturunan yang hebat. Itu perkara yang mustahil. Bahkan sesungguhnya Islam ni datang adalah perkara yang pertama. Islam datang adalah untuk meninggalkan syirik, untuk menggertak manusia, menakutkan manusia supaya tinggalkanlah syirik, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama. Dan mengajak manusia tinggalkan syirik, terus kembali kepada tauhid. Itu perkara pertama Islam datang. Tak kira kamu bangsawan ataupun bukan bangsawan. Cukuplah dengan kalimah al-Islam adalah kalimah yang pertama, cukup la ilaha illallah, maka kamu menjadi orang yang terhebat dan mulia, tidak kira daripada keturunan bangsawan ke ataupun keturunan orang biasa. Okey. Cuma mereka ini mengambil jalan mudah dan mereka menganggap mudah. Apa dia? Mereka nak bawa pedang, nak menghunuskan pedang, nak mengiklankan peperangan dalam satu tempoh yang sangat panjang, biar mati. Yang penting jangan kita mengakui dengan kalimah la ilaha illallah. Adakah mereka sanggup semata-mata nak menumpahkan darah, nak pastikan bangunan-bangunan roboh, isteri-isteri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim disebabkan peperangan yang berlaku, satu peperangan demi satu peperangan, semata-mata mereka tak nak mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang berlaku dan ini satu perkara yang pelik. Apa susahnya? Kau ucapkan kalimah la ilaha illallah, itu sudah cukup. Tak akan berlaku peperangan, tak akan berlaku penumpahan darah. Tapi mereka tak nak. Mereka tidak akan tunduk pada kalimah la ilaha illallah. Mereka lebih rela untuk menghunus pedang di medan pertempuran.
Itu yang berlaku. Satu perkara yang pelik. Sampai Islam mengajar kepada kita, sekiranya orang menghunuskan pedang kepada kamu, pisau kepada kamu, kafir ataupun Islam, maka Islam memberi rukhsah, kelonggaran untuk kita keluar daripada Islam, keluar mulut, lisan, lidah kata kufur, dalam hati kita adalah beriman kepada Allah, semata-mata untuk selamatkan diri kita, seperti mana berlaku kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Okey, kerana keajaiban yang ada di sisi mereka ini sangat besar dan pelik dan aneh. Sebab itulah Quran datangkan taukid dua juga, inna dan juga lam, la syai'un, daripada ajib ditukarkan kepada ujabun, daripada ajibun ditukarkan kepada ujabun. Atas wazan fu'alun. Sebab atas wazan fu'al, perkataannya atas wazan fu'alun lebih mubalaghah, lebih kuat ataupun lebih tinggi maknanya berbanding dengan kalimah yang atas wazan fa'ilun. Tuan-tuan kena faham. Sampai dalam, tuan-tuan kalau belajar dalam saraf, ada satu dalam sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ini ada banyak wazan, tak salah saya ada 18 ke 20 wazan sirah mubalaghah. Antara sirah yang diperselisihkan oleh ulama iaitu atas wazan apa? Atas wazan fu'al ataupun fu'alun. Sama ada fa ain alif lam, sama ada ain itu disabdukan fu'alun, ataupun ain tersebut tidak disabdukan fu'alun. Seperti mana ayat Quran dalam surah Nuh, wa makaru makran kubbara, wa makaru makran kubbara fu'ala, fu'ala sirah mubalaghah. Okey, di sini pun ada ulama kata fu'alun sirah mubalaghah, ada yang kata tak perlu disabdukan, cukup fu'alun, itu sudah membawa makna mubalaghah. Yang perlu kita tahu adalah atas wazan fu'alun ujabun, dia adalah lebih ablaq, lebih tinggi berbanding makna fa'ilun ataupun ajibun. Kalau ajibun sangat pelik, kalau ujabun sangat dan tersangat pelik. Apabila kita mengatakan huwa rajulun tawilun atas wazan fa'ilun, tawilun makna dia lelaki yang tinggi, lelaki yang tinggi. Bila sebut rajulun tawilun, tinggi, lelaki ni lelaki tinggi, memang tinggi betul, tapi ada juga orang lain yang sama tinggi macam dia. Kalaulah kita letak perkataan tuwalun, makna dia ni tinggi luar biasa ni, tak ada orang tinggi macam dia, itu letak tuwalun. Nampak bila letakkan rajulun tawilun, dia lelaki yang sangat tinggi, memang betul dia sangat tinggi, tapi ada orang yang tinggi macam dia. Tetapi bila letak huwa rajulun tuwalun, dia lelaki yang sangat tinggi dan tak ada orang yang tinggi macam dia. Okey, sama juga bila letak rajulun karimun, dia seorang lelaki yang sangat mulia. Makna kemuliaan yang ada pada diri dia, ada juga kemuliaan tersebut pada orang lain. Kalau diletakkan rajulun kuramun, kuram atas wazan fu'alun, sudah pasti dia seorang lelaki yang mulia. Kemuliaan tersebut tidak dapat setanding dengan mana-mana kemuliaan yang ada di pada insan yang lain. Hanya ada pada dia. Tak boleh setanding dengan dia, tak boleh setara dengan dia. Itu kuram. Kalau huwa syuja'un, dia seorang lelaki, rajulun syuja', lelaki yang sangat berani, berani yang luar biasa, yang tak ada orang berani macam dia. Kalau kata syaji'un, itu berani biasalah, ada orang yang berani macam dia. Nampak? Pada hari ini kita telah belajar antara penukaran satu sirah, satu format, satu bentuk design daripada satu kalimah kepada satu kalimah yang lain, kerana siyaqul ayah ataupun makna ayat menunjukkan peristiwa yang pelik,
peristiwa yang lebih pelik dan peristiwa yang tersangat-sangat pelik. Okey. InsyaAllah cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita dalam slot tadabbur Al-Quran. Kita berpindah kepada yang kedua, iaitu slot Qamus Al-Quran. Kita lihat dalam muka surat yang kita bincangkan, kita dah berada pada pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, membicarakan huruf Tha. Okey, huruf apa? Huruf Tha. Dan ini adalah pusingan yang terakhir yang jarang-jarang kalimah ni ada dalam Quran. Mungkin sekali datang, mungkin 2 kali, paling banyak pun 3 kali datang dalam Al-Quran Al-Karim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perkataan saqafa. Saqafun. Saqafun. Saqifa yasqafu maknanya menemui. Saqifa ni makna al-hizqu fi idraki syai', makna kecerdikan, kemahiran dalam memperolehi sesuatu. Dia dapat sesuatu di atas skill kemahiran dia, itu dipanggil saqif. Okey. Dalam Quran banyak di antara juzuk yang kedua 4 lay plus 1 page, ayat atas sekali, 4 lay plus 1 page. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Saqiftumuhum. Waqtuluhum, kamu bunuhlah mereka orang-orang kafir. Haitsu saqiftumuhum, di mana kamu mendapati mereka. Haitsu saqiftumuhum. Okey, mendapati maknanya. Boleh saqafa. Nama suratul Ahzab, suratul Ahzab sebelum suratul Saba. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-23, 1 lay, 2 lay plus 1 page, juzuk yang ke-23. 2 lay plus 1 page, juzuk yang ke-23, juzuk ke-22, bukan 23, juzuk ke-22. Mal'unin, aynama thuqifu, di mana sahaja didapati mereka, ukhidhu wa qutilu taqtila. Okey, ditangkap, dibunuh dengan sebunuh-bunuhnya. Okey. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang kita nak bincang, huruf Tha. Di mana ya? Tha lam lam. Tuan-tuan nampak Tha lam lam. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Okey, nampak Tha lam lam. Apa Tha lam lam? Iaitu thullatun. Thullatun makna sekumpulan, satu jamaah. Qita'atun mujtami'atun minas suf. Dia sebenarnya thullah ni adalah satu benda yang terkumpul daripada bulu yang terkumpul, yang dikumpulkan, itu dipanggil sebagai thullah. Sebab dia benda berkumpul. Orang pun sama juga, bila berkumpul, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin, satu jemaah di kalangan orang-orang yang awal, satu jemaah di kalangan orang-orang yang akhir. Okey. Okey. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang kita nak bincang, Tha waw ra. Tha waw ra adalah athara. Thara athara, menggemburkan, menaikkan. Okey. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, iaitu apa? Suratul Waqiah, awal-awal juzuk 27. Surah Al-Waqiah, pada awal surah Waqiah itu tuan-tuan akan jumpa ayat sullah. Kemudian perkataan yang seterusnya adalah athara. Tuan-tuan lihat athara. Thara ni asalnya adalah al-ghubar ataupun as-sahab. Kita panggil apa? Debu-debu yang berterbangan. As-sahab ataupun awan, itu dipanggil thara. Bukan thara al-ghubar. Thara al-ghubar was-sahab, makna debu-debu yang naik, yang berterbangan. Okey, thara, berterbangan. Awan yang berarak, dipanggil thara yasuru thawran. Mana intashara sati'an, itu thara, makna dia naik
tinggi berterbangan dan berselerakan. Dalam Quran, fatuthiru sahaban, fatuthiru sahaban, fayabsutuhu fis sama' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Tuan-tuan, juzuk apa tu? Di surah An-Nur, juzuk 18. Tuan-tuan lihat juzuk 18 dalam surah An-Nur. Jumpa di mana ya? Di muka surat yang muka surat 355 ayat 43. Fatuthiru sahaban. Ada jumpa? Tak ada. Sahaban. Tuan-tuan lihat dalam juzuk 23 kalau ada. Juzuk 23 23 ke 24? 20. Tuan-tuan lihat juzuk 23 last sekali tu. Tak ada juga. Tuan-tuan lihat juzuk 21 pula kalau ada. Kita cuba cari kalau ada, insya-Allah. Okey. Tak ada juga. Okey. Alhamdulillah, dalam surah Rum ayat ke-48. Surah Rum ayat yang ke-48. Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaban. Ayat muka surat 409. Ayat 48, iaitu Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Dia mengarakkan awan. Okey, itu nama athara yuthiru. Wa atharul arda, daripada athara yuthiru, wa atharul arda wa amaruha. Dalam surah Rum juga ni. Dalam surah Rum juga ayat yang ke-9 9. Betul? Ayat ke-9 muka surat 405. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha. Wa atharul arda, apa maksud atharul arda? Orang yang lebih kuat daripada mereka, dan mereka telah meneroka bumi. Atharul ard. Wa amaruha, mereka telah mengimarahkan bumi. Okey, meneroka bumi serta memakmurkan, mengimarahkan. Atharul arda wa amaruha. Okey. Itu antara makna athara yasiru. Okey. Kemudian kita lihat lagi makna thawawiya, thawin, yang menetap, ismul fa'il, orang yang tetap, orang yang tinggal. Mathwan adalah zaraf, iaitu tempat tinggal, tempat penempatan tinggal. Dalam Quran ada dipanggil al-iqamah lah, as-sawa'u, iaitu as-sawa' dipanggil apa? Al-iqamah ma'al istiqrar, iaitu tinggal tetap. Sawa yaswi sawa'an, sawa yaswi sawa'an. Okey. Wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina. Juzuk ke-20 dalam surah apa? Suratul Qasas. Ada. Ayat ke-45 muka surat 391. Wa ma kunta sawiyan walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur. Kami telah menciptakan beberapa umat
dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Okey, dan engkau wahai Muhammad, wa ma kunta sawiyan, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian. Kunta sawiyan, sawiyan tinggal, orang yang tinggal. Okey, sawiyan atau sawiyun, sawin ataupun sawi. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Okey, mathwan adalah tempat tinggal, zaraf dalam juzuk yang ke-20, 24 lah, dua lay juzuk 24. Tuan-tuan buka dua lay juzuk 24 dalam surah sebelum surah Ghafir, surah Az-Zumar. Dua lay, tuan-tuan lihat ayat ke-60. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Okey, makna zaraf, maswan. Perkataan yang terakhir pada hari ini, insya-Allah, untuk mengakhiri huruf sa dan juga mengakhiri pengajian kita pada hari ini, sa ya ba. Sayyibatun, wanita pernah berkahwin dipanggil sebagai janda yang kematian suami adalah sayyib. Sayyib ni makna apa? Sayyib allati tathubu 'ani zawj. Sayyibatin wa abkara. Sayyibat, janda-janda, wa abkara, dan juga anak-anak dara. Dalam surah At-Tahrim juzuk 28, 9 lay plus 1 page, juzuk 28, tuan-tuan akan jumpa di situ ayat apa? Ayat sayyibat. Kalimah sayyibat. As-sayyib, dalam hadis Nabi kata as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha. Janda ni lebih berhak terhadap dirinya. Dalam fiqh Asy-Syafi'i, dalam fiqh, ayah boleh paksa anak dara dia kahwin dengan syarat kufu. Kufu ni maknanya secocok. Tapi kalau dia sayyib, ayah tak boleh paksa, dipanggil wali mujbir. Dari segi dianatan, agama. Dari segi qada'an, undang-undang tak boleh. Undang-undang kena anak tu setuju, ayah pun setuju. Kalau anak setuju, ayah tak setuju, boleh bawa ke mahkamah. Kalau ayah setuju, anak tak setuju, tak boleh kahwin juga. Dari segi qanunan ataupun dari segi apa, qada'an. Dari segi apa? Dari segi qada'an. Dari segi dianatan, okey, dari segi agama tak ada masalah. Okey. Cukup sekadar itulah. Sayyib dalam Quran, dalam surah At-Tahrim, tuan-tuan boleh lihat. InsyaAllah kita akan masuk huruf jim tak lepas ni. Cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada siri yang ke-166 dalam pengajian Al-Quran. Sangat mudah. InsyaAllah kita akan bertemu kembali esok, tuan-tuan. Terlepas pengajian kita, tak kira pengajian secara langsung pada hari ini ataupun hari-hari sebelum, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa untuk tengok playlist yang sebelum-sebelum ini. Dan yang terakhir, sama-sama kita berkongsi manfaatkan pengajian kita pada hari ini. Kita tekan butang share ataupun button share, sama-sama memanjangkan kebaikan pengajian kita, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.